Assalamualaikum. Bersama saya Miss Ash dalam e-tuition. Okey, so sebenarnya kita masih dalam bab tenaga dan juga kuasa. Tetapi hari ini saya ingin menerangkan tentang tenaga keupayaan. Okey. So, apa yang awak akan belajar di akhir video ini, apa yang awak akan dapat adalah awak akan mengetahui apa itu tenaga keupayaan. Awak boleh membezakan jenis-jenis tenaga keupayaan dan yang paling penting awak reti nak kira. Untuk bab ni saya ingatkan ada pengiraan. Jadi, sekarang saya nak awak semua kat rumah tu, ambil kalkulator sebab kita akan membuat sedikit pengiraan. Adalah kira-kira sikit. Tak susah, senang sahaja. Yang penting awak ingat formula. Okey? So, boleh ambil kalkulator, ambil kertas dan juga pensel. Okey, pen pun tak apa. Okey guys, so hari ini saya akan menerangkan tentang tenaga keupayaan. Okey, apa itu tenaga keupayaan ataupun ini simbol dia EP, energy potential. P for potential, iaitu keupayaan. Okey, so apa itu tenaga keupayaan? Okey, tenaga keupayaan adalah tenaga yang tersimpan dalam sesuatu objek, bergantung kepada kedudukan dan juga keadaan objek tersebut. Saya ulang lagi sekali. Tenaga keupayaan adalah tenaga yang tersimpan dalam sesuatu objek, bergantung kepada kedudukan dan keadaan objek tersebut. Disebabkan oleh kedudukan dan keadaan objek tersebut. Untuk pengetahuan awak, tenaga keupayaan terdapat dua jenis, iaitu tenaga keupayaan graviti dan tenaga keupayaan kenyal. Apa beza kedua-dua tenaga ini? Saya akan terangkan sekarang. Kita tengok dahulu tenaga graviti. Tenaga keupayaan graviti. Apa itu tenaga keupayaan graviti? Dia adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat suatu objek ke suatu ketinggian dari permukaan bumi. So apabila awak mengangkat objek, bermakna awak menggunakan tenaga keupayaan graviti. Faham? Dan formulanya pula adalah EP sama dengan mgh. EP sama dengan mgh. EP itu adalah tenaga keupayaan. M adalah mass ataupun kita panggil gsim. M adalah gsim. Gsim objek tersebut itu adalah M. Kemudian kita ada G. G ini apa? G adalah pecutan graviti. Pecutan graviti. Dan kita ada juga H. H adalah apa? H for high. High adalah ketinggian barang tersebut diangkat. Ketinggian. Untuk pengetahuan awak semua, gsim haruslah dalam kg, kilogram. Kalau dia bagi gram, awak kena tukarkan kepada kilogram. Untuk graviti pula dalam meter per saat. Pecutan graviti meter per saat, mestilah dalam meter. Ketinggian pun dalam meter lah. So contoh dekat sini nampak saya ada lukis, tapi nanti dia akan tunjukkan gambar contoh soalan. So soalannya berbunyi begini. Contohlah Ali sedang mengangkat kotak. Kotak itu seberat 3 kg dan Ali mengangkat kotak itu setinggi 2 meter. Jadi dia suruh hitung tenaga keupayaan bagi kotak itu andaikan pecutan graviti adalah 10 meter per saat. Biasanya dalam exam, kalau dia tak bagi pecutan graviti, awak anggap saja pecutan graviti itu adalah 10 meter per saat. Tetapi kadang-kadang dalam exam dia akan bagi nilai
pecutan graviti tersebut. Jadi awak kena aware lah dengan benda tu. Okey. So 3 kg awak ada 2 meter. Jadi macam mana menggunakan jalan kira ini? EP sama dengan mgh. Okey, so M dia berapa? M berat 3 kali dengan berapa? Kali dengan pecutan graviti 10. Okey, kali dengan berapa lagi? Kali dengan 2. So make sure awak buat yang ni dulu ya. Okey, so dapat 30 kali 2 dapat 60. Betul? Okey, 60 apa? 60 joule. Okey, untuk pengetahuan awak tenaga keupayaan, okey, dia punya unit SI adalah joule ataupun J Jangan lupa dia menggunakan unit SI joule ataupun J. Okey, so awak dapatlah 60 joule. Jadi ini adalah tenaga keupayaan yang digunakan oleh ahli untuk mengangkat kotak seberat 3 kilogram. Faham? Senang kan? Okey, seterusnya kita tengok tenaga keupayaan kenyal. Kalau kenyal, apa maksud kenyal? Kenyal tu macam spring, betul tak? Okey, so kenyal. Okey, tenaga keupayaan kenyal tu adalah kerja yang dilakukan untuk memampatkan atau meregangkan suatu objek kenyal dengan sesaran X dari kedudukan seimbang. Kedudukan seimbang maksudnya kedudukan asal. Okey, so kat sini saya nampak saya ada bagi contoh spring. Okey, jadi spring ni daripada normal dia direnggangkan. Itu adalah force yang digunakan, tenaga yang digunakan, dan ini adalah sesarannya. Okey, sesaran X. Dan ini adalah kedudukan normal. Okey, kedudukan seimbang dekat sini Ini adalah kedudukan seimbang. Nampak? Okey, so formula dia adalah EP sama dengan 1/2 Fx. EP sama dengan 1/2 Fx. Okey, apa itu 1/2 Fx? 1/2 Fx ni adalah melambangkan daya purata. Daya purata mestilah dalam Newton. Okey, dan kita ada X 1/2 F. Okey, dan kita ada X. Okey, maafkan saya dah salah. Okey, X itu adalah sesaran dari kedudukan seimbang. Sesaran dari kedudukan seimbang. Okey, so kat sini saya ada contoh soalan. Okey, so dekat sini spring tadi, okey, spring yang normalnya panjangnya adalah 50 cm. Jadi Abu memampatkan spring itu menggunakan 5 Newton tenaga dan spring itu menjadi 25 cm. Sehingga spring tadi itu menjadi 25 cm. Jadi soalan dia, hitung tenaga keupayaan yang tersimpan dalam spring yang dimampatkan. Jadi gunakan formula ini. Formula yang sama juga, okey. Gunakan formula yang sama, EP sama dengan 1/2 Fx. Okey. 1/2 kali F. F itu adalah 5 Newton lah. Okey, 1/2 kali 5 kali berapa? Sesaran dari kedudukan seimbang. Okey, maksudnya 50 cm tolak 25 cm, kita dapat 25 cm. Nampak? Senang kan? Okey, jadi kira sekarang. Okey, dan untuk pengetahuan awak tak boleh menggunakan cm. Awak kena tukarkan menjadi meter. Okey, jadi 1/2 kali 5 kali 0.25 meter. Okey, awak dapat berapa? Kira sekarang guna kalkulator. Jangan ternganga sahaja menunggu jawapan. Okey, dekat exam nanti tak ada orang nak bagi awak jawapan. Okey, so awak dapat berapa? Awak akan dapat 0.625 joule. 0.625 joule. Okey, faham semua?
Senang kan? Okey. So contoh tenaga keupayaan graviti, contohnya macam budak tengah melompat, okey, bola yang sedang melantun, itu adalah contoh tenaga keupayaan graviti. Okey, saya ada soalan lain untuk tenaga keupayaan graviti. Okey, tengok dekat skrin, saya akan tunjukkan soalan. So dekat situ atlet tu atlet yang seberat 50 kg sedang melompat setinggi 5 meter. Jadi dia suruh hitung tenaga keupayaan atlet tersebut. Okey, jadi senang saja, ikut saja yang ini. Okey, EP sama dengan mgh. Okey, M berat GC barang itu ataupun orang itu adalah 50 kg kali dengan 10. Okey, 10 adalah pecutan graviti dia kali dengan 5. Jadi awak dapat berapa? Cepat kira. Okey, betul, awak akan dapat 2,500 Joule. Pandai, good job. Macam itulah saya nak. Okey, itu kalau tenaga keupayaan graviti. Okey, dan kita tengok balik contoh tenaga keupayaan kenyal. Kita ada kalau awak menarikkan spring atau memampatkan spring, menarik getah, semua benda-benda yang kenyal. Okey, contoh soalan lain awak boleh tengok dekat skrin ni. Okey, awak tengok. Okey, so dekat sini panjang spring yang normal, okey, adalah 20 cm. Dan kemudian dia diletakkan pemberat 60 Newton, okey. Dan spring itu menjadi 40 cm panjang. So disuruh hitung tenaga keupayaan kenyal pada spring yang diregangkan. Okey, menggunakan formula yang sama juga. Okey, EP sama dengan 1/2 Fx. 1/2 kali berapa? Dia punya force adalah 60 Newton ataupun dia punya tenaga yang digunakan adalah 60 Newton kali dengan 0.20. Kenapa 0.20? Sebab okey, 40 cm tolak 20 cm, kita dapat 20 cm. 20 cm tadi tu kena ditukarkan menjadi meter. Jadi awak dapatlah 0.20. Dan bila awak kali, awak akan dapat 6 Joule. Jadi 6 Joule tenaga yang digunakan. Okey, nampak? Nampak? Senang kan? Pandai. Okey, itu sahaja daripada saya. So, hari ni kita dah belajar apa, anak-anak semua? Okey, hari ni kita belajar tentang tenaga keupayaan. Apa itu tenaga keupayaan? Okey, tenaga keupayaan adalah tenaga yang tersimpan dalam suatu objek disebabkan oleh kedudukannya ataupun keadaannya. Okey, dan unit SI untuk tenaga keupayaan adalah Joule. Okey, dan tenaga keupayaan terbahagi kepada dua jenis tenaga keupayaan, iaitu tenaga keupayaan graviti dan tenaga keupayaan kenyal. Okey, so contoh untuk tenaga keupayaan graviti iaitu orang yang sedang melompat ataupun bola yang sedang dilantunkan ataupun awak sedang mengangkat barang. Okey, apa-apa yang berkaitan dengan kedudukan, maksudnya ketinggian. Okey, maksud dia apa? Kerja yang dilakukan untuk mengangkat suatu objek ke suatu ketinggian dari permukaan bumi. Okey, awak kena kira daripada permukaan bumi. Okey, so ini adalah formulanya. EP sama dengan mgh. Okey, M itu apa? M adalah GC, mestilah dalam kg. G itu apa? G itu adalah pecutan graviti, mestilah dalam meter per saat. Okey, ketinggian pula, H adalah ketinggian mestilah dalam meter. Okey, so apa-apa yang tak menggunakan unit ini, kg ataupun meter, awak kena tukarkan. Kalau contohnya dia bagi cm, awak kena tukarlah menjadi meter. Dan kita ada tenaga keupayaan kenyal. Apa itu tenaga keupayaan kenyal? Awak kena ingat dia adalah memampatkan atau meregangkan objek kenyal. Kena guna objek kenyal
dengan sesaran X dari kedudukan seimbang. Maksudnya daripada kedudukan seimbang, dia berubah. Sesaran maksudnya antara kedudukan seimbang dengan nilai yang diubah tu, nilai yang direnggangkan atau dimanfaatkan tu berapa. Awak kena tolak lah. Bacaan akhir tolak bacaan awal. So contohnya macam awak menarik spring, memanfaatkan spring. Tu contoh yang terdekat. Okay. So awak kena ingat dia semua berkaitan dengan objeknya. Nampak dah dia punya tu. So dia punya formula EP sama dengan 1/2 Fx. Okay, 1/2 F tu apa? Dia adalah daya purata. Mestilah dalam Newton. Okay, X pula adalah sesaran dari kedudukan seimbang. Itu saja. Senang kan bab ni? Okay guys, so terima kasih daripada saya Miss Ash. Okay, jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ni kalau awak suka. Jangan lupa komen kalau awak ada apa-apa komen, nak tanya soalan ke. Okay, jangan lupa komen. Jangan lupa subscribe kami, jangan lupa turn on notification. Okay, so jangan lupa apa lagi? Jangan lupa follow IG. Okay, jangan lupa belajar juga. Okay, kalau ada apa-apa soalan, boleh terus je tanya saya dekat bawah ni. InsyaAllah saya akan jawab lah. Okay, so terima kasih guys. Jangan lupa follow kami. Okay, tengok lagi video-video daripada kami. Dan ya, yang penting sekali jangan lupa subscribe. Okay, jangan lupa sebarkan kepada kawan-kawan awak. Kan awak sebarkan ilmu, bagus kan sebarkan ilmu. Okay, so bye guys. Assalamualaikum. Terima kasih daripada saya Miss Ash. Semoga kita berjumpa lagi, insyaAllah. Okay, bye semua. Bye.